Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang karya seni negaraku pada halaman 99 buku teks kamu. Baiklah. Baik, dalam tajuk ini kita akan belajar tata bahasa iaitu kata ganda penuh. Baik, sebelum kita masuk ke bahagian kata ganda, kita baca dahulu maklumat pada halaman ini. Cikgu Hazim menampal gambar bangunan-bangunan bersejarah pada papan putih. Cikgu Hazim menerangkan cara menghasilkan montaj kepada murid-murid di dalam kelas. Okey, montaj ni merupakan boleh terdiri daripada gambar, filem, penulisan dan sebagainya dan digabungkan menjadi satu paparan. Baiklah. Kita lihat dulu contoh-contoh bangunan bersejarah di Malaysia. Baik, ini cikgu buka pada laman web mysinggah.com. Okey. Dalam ni ada 49 bangunan bersejarah di Malaysia yang menarik. Okey, yang pertama bangunan Sultan Abdul Samad. Seterusnya Masjid Jamik di Kuala Lumpur. Muzium Telekom. Muzium Diraja Negara. Istana Bandar yang ni terletak di Banting. Okay. Seterusnya rumah banglo Hatter's Castle di ladang Pulau Keri. Masjid Bandar yang ni terletak di Selangor. Kota Raja Mahadi. Bangunan Sultan Sulaiman Shah dan banyak lagi. Yang ni terletak di Perak, Galeri Sultan Azlan Shah. Yang ni salah satu yang terkenal juga, Kelis Castle yang terletak di Batu Gajah Perak, Masjid Ubudiah, Kompleks Sejarah Pasir Salak, Muzium Perak, Kotak Formosa di Melaka, Banyunya Heritage Museum dan sebagainya. Kamu nanti boleh lihat sendiri, boleh juga cari di carian internet ya. Baik, kita sambung pada halaman buku teks tadi. Baik, pada halaman tersebut dipaparkan 3 gambar iaitu yang pertama Menara Sultan Abdul Samad yang terletak di Kuala Lumpur, kemudian Menara Condong Teluk Intan juga dikenali sebagai Menara Jam Tinggi Kota Formosa yang terletak di Melaka. Baik, semua ini merupakan bangunan bersejarah di Malaysia dan selalu menjadi tumpuan para pelancong. Tapi disebabkan kita sedang PKP, jadi kita tak bolehlah melancong pada waktu ni. Baik, kita tengok petikan. Okay, kita akan baca petikan dan kita akan kenal pasti kata ganda penuh yang sesuai pada tempat kosong. Sebelum kita kenal pasti kata ganda tersebut, kita lihat dulu penjelasan tentang kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Menggandakan keseluruhan kata dasar ni maksudnya kita gandakan kata dasar tersebut secara penuh. Contoh di kat bawah ni gambar, gambar. Ya, kalau kata dasarnya kertas, kita gandakan perkataan kertas tu dan menjadi kertas, kertas. Seterusnya majalah, majalah. Huruf, huruf. Perkataan, perkataan. Kita gandakan dengan penuh. Baiklah. Dalam halaman ini pilihan jawapan yang disediakan yang pertama sekali montaj-montaj, bahan-bahan, gambar-gambar, majalah-majalah dan juga perkataan-perkataan. Jadi ini adalah pilihan jawapan bagi tempat kosong pada petikan ini. Baik. Mula-mula kenal pasti huruf dan apa yang diperlukan. Kemudian guntingkan apa. Itu dengan berhati-hati. Seterusnya tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau tempat kosong daripada tempat kosong dan surat khabar. Akhir sekali tampalkan tempat kosong yang telah siap di sudut hasil kerja murid. Yang contoh montaj seperti gambar di bawah ni. Okey? Ada gambar, ada perkataan, ya, ada simbol-simbol, ya, penulisan.
Jadi kamu boleh menggabungkan semua bahan-bahan ni untuk dijadikan sebagai montaj. Baik. Mula-mula kenal pasti huruf-huruf dan apa yang sesuai pada tempat kosong ni. Dan montaj, bahan-bahan, gambar-gambar, majalah-majalah atau perkataan-perkataan. Mula-mula kenal pasti huruf-huruf dan kalau kamu nak jawab gambar-gambar dan gambar-gambar yang diperlukan. Cuba dulu tulis, kemudian jawab yang tempat kosong yang lain dan semak semula jawapan. Jika ada kesalahan, kamu boleh betulkan semula. Okay? Contohnya di sini cikgu letak gambar-gambar. Sebab montaj ni menggabungkan huruf-huruf, gambar-gambar dan sebagainya. Baik. Kemudian guntingkan. Guntingkan apa? Gambar-gambar, montaj-montaj, bahan-bahan, majalah-majalah, perkataan-perkataan. Kita cuba letak tempat kosong ini dengan jawapan yang sesuai. Okay. Seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Jadi, kamu lihat di sini, antara dua ni, sepatutnya kata ganda gambar-gambar ni kita letak pada tempat kosong yang kedua. Okay, di sini gambar. Jadi tempat kosong yang pertama ni sepatutnya apa? Kita cuba gantikan dengan bahan. Seterusnya, tampalkan huruf-huruf dan gambar-gambar yang telah digunting pada kertas lukisan. Hias montaj dengan kertas-kertas berwarna atau perkataan dekat sini. Perkataan. Seterusnya, daripada apa dan surat khabar. Maksudnya, perkataan-perkataan ni diambil daripada bahan-bahan yang telah disediakan. Ya, contohnya apa? Surat khabar. Selain surat khabar, dari mana kita boleh dapat bahan-bahan ni? Kita boleh dapat daripada majalah. Jadi tempat kosong yang keempat ini, jawapan yang sesuai ialah majalah. Baik, tempat kosong yang terakhir. Akhir sekali tampalkan bila dah siap semua gabungan gambar, perkataan, huruf-huruf ni telah menghasilkan apa? Maka terhasillah montaj. Montaj. Baik. Sekiranya kita ada peluang selepas tamat PKP nanti, kita berada di sekolah, kita boleh bersekolah semula, kita akan cuba buat montaj, aktiviti montaj ini di sekolah. Baik, untuk latihan pada hari ini, cikgu mahu kamu salin semula petikan ini dalam buku tulis bahasa Melayu dan isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai, iaitu kata ganda penuh yang sesuai. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Selamat membuat latihan dan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.